Kalau anak kita gagap macam tadi yang ulang-ulang bercakap tu, yang pertama kita tahu dia tengah belajar bercakap, belajar bahasa. Okey. Tak perlu risaulah itu. Kita kena risau juga, maknanya dia punya perkataan tak cukup lagi. Okey. Maknanya perkataan dia tak cukup, dia tak pandai nak susun ayat. Jadi kita banyakkan interaksi dengan dia. Dan untuk minggu ini kita akan berbincang mengenai tips tangani anak gagap. Yang ini memang mimpi ngeri lah untuk ibu bapa di luar sana yang nak anaknya bertutur dengan lancar. Jadi untuk minggu ini kita bersama dengan Puan Zuraida Syahimi selaku speech therapist ataupun terapi pertuturan bahasa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Yang ini kita nak terus ke topik kita hari ini. Adakah normal jika anak bercakap gagap ataupun macam mana perkara ini boleh berlaku Puan? Okey. So sebelum saya jawab soalan tu, kita kena faham gagap tu macam mana. Okey, setiap orang dia takkan ada orang yang boleh bercakap lancar sangat kan? Ada orang dia akan bercakap juga ada masa-masa dia akan cakap tak lancar. Dia akan ulang-ulang perkataan, okey? Faham. Tapi belum sampai tahap gagap. Okey, so gagap tu dia sama ada dia cakap macam ni. Saya, dia cakap panjang-panjang ataupun dia ulang-ulang saya, okey. Okey, Puan, maksudnya gagap tu pun ada peringkat-peringkat dia? Ada jenis-jenis dia. Oh, jenis-jenisnya, okey. Jenis dia. Ada juga yang dia block terus. Macam tu. Okey, faham. Itu maksudnya dah teruk. Yang dia block lah, dia jadi block. Dia biasanya jadi pada huruf-huruf tertentu macam huruf B, huruf P. Kalau yang huruf S ni jadi panjang-panjang lah macam tadi. Faham. So, okey. Kita perasan masa saya bercakap tadi ada nampak dekat appearance saya, dia nampak macam beling-beling mata ataupun mulut herok-herok sikit. Itu kita kata secondary behaviour kepada gagap tu. Ataupun stres, tangan stres, leher stres, kaki terketar-ketar kan. Itu gagap yang teruk lah. Sebenarnya anak-anak ni ada fasa yang dia memang normal gagap. Dan normal ada fasa dia normal gagap antara umur 2 hingga 5 tahun. Tapi dia tak ada behaviour yang macam beling-beling mata ke stres-stres macam tu tadi. Dan biasanya dia akan gagap, dia hanya ulang perkataan je. Contoh macam dia cakap saya, mama dia tanya kan, bagaimana tadi? Saya dah makan aiskrim. So dia macam gagap, tapi dia gagap yang tak terlampau teruk yang macam tadi. Normal pada fasa itu, fasa umur 2 hingga 5 tahun, sebab masa tu dia tengah belajar bercakap. Dia tengah belajar susun ayat, susun perkataan, nak buat ayat panjang. Dia ada ke cara untuk kita tangani anak kita gagap ni ataupun tips lah untuk kita tangani masalah anak-anak kita ni gagap? Okey. Kalau anak kita gagap macam tadi yang ulang-ulang bercakap tu, yang pertama kita tahu dia tengah belajar bercakap, belajar bahasa. Tak perlu risaulah itu. Kita kena risau juga, maknanya dia punya perkataan tak cukup lagi. Okey. Maknanya perkataan dia tak cukup, dia tak pandai nak susun ayat. Jadi kita banyakkan interaksi dengan dia. Banyak interaksi dengan dia, banyakkan bercerita dengan dia. Sebab bila kita bercerita, kita akan tunjuk contoh cara nak buat ayat. Yelah, cara betul. Nak buat ayat, cara nak susun ayat tu. Okey. Kemudian yang kedua, kalau anak bercakap gagap ni, kita jangan cakap laju-laju dengan dia. Cepat mari sini, pergi sana, lepas tu pergi ambil ni. Kita cakap laju, kita demokan dekat dia yang cara nak bercakap mesti cakap laju. So dia pun akan cuba nak cakap laju-laju. Dan tambah lagi masa tu dia tengah susun perkataan kan, dia tengah baru belajar buat ayat. So dia cakap laju-laju. So kita cakap perlahan-lahan, bukan perlahan-lahan yang macam macam ni, tapi itu bisik. Itu bisik. So kita cakap lambat-lambat. Okey, lepas ni pergi mandi, lepas tu pergi makan. So kita cakap lambat-lambat. Sebab ada setengah parents tu dia hantar video dekat saya. Saya minta memang mak ayah cakap laju lah. Laju sangat putih-putih. So bila kita ubah cara emak ni bercakap, anak tu pun dah kurang cakap ulang-ulang macam gagap tadi. Okey Puan, andai katalah anak kita mengalami masalah gagap ni Puan kan. Berapa lama untuk tempoh untuk kita pulihkan untuk menjadi biasalah ataupun bercakap lancar tu? Okey, kalau dia dalam fasa tadi, macam saya cakap tadi, umur 2 hingga 5 tahun, fasa tu memang ada masa-masa dia gagap.
Okay, dan benda tu mungkin dia sekejap hilang, lepas tu dia jadi balik. Sebab dia tengah bina perkataan, bina ayat. Okay. Dan dalam fasa ni mungkin tak perlukan terapi pun. Tapi kalau perlu speech therapy, dia bergantung kepada kadar severity dia, teruk dia macam mana. Kalau dah macam tu, lamalah sikit kita nak buat terapi dia kan. Okay, dan terapi untuk anak-anak ni, kalau macam anak-anak prasekolah, biasanya kita fokus dia untuk cakap lancar. Kalau untuk anak yang sekolah rendah ataupun orang dewasa, biasanya kita bantu dia untuk dia bercakap tu lebih relax. Macam kalau dia cakap kita ajar dia bola. So dia tak ada nak bagi dia lebih senang nak keluarkan perkataan tu. So cara terapi tu pun tak sama. So bergantung kepada dia, bergantung kepada teruk dia macam mana. Okay, dan jenis masalah gagap dia tu macam mana juga. Puan, yang ini kita nak bercerita pula yang mana ibu bapa lah yang tak boleh bersabar dengan perkembangan pertuturan anak-anak kita. Jadi Puan lah selaku speech therapist ataupun pertuturan, apa orang cakap, terapi pertuturan bahasa. Jadi boleh tak Puan kongsikan tips ke ataupun apa peranan ibu bapa untuk perkembangan anak dan bagaimana untuk tidak berlumba-lumba. Ini penting Puan, sebab kita tengok kadang-kadang ibu bapa ni dia nak berlumba-lumba. Anak aku pandai bercakap cepat, anak aku ni bercakap lambat. So dia ada benda-benda macam itu Puan, berlumba-lumba tu untuk memastikan anak kita ni lebih bagus daripada orang lain. Mungkinlah sedikit tips daripada Puan. Okey. Memang kebanyakan ibu bapa semua nak anak dia pandai cepat jalan, cepat bercakap kan. Betul. Tapi kita kena faham setiap anak-anak ni tak sama. Okay, setiap anak-anak ni tak sama, setiap anak-anak ni unik. Okey, setiap perkembangan dia pun tak sama. Ada yang advance sangat bercakap, ada yang normal, tapi ada yang lambat. Jadi kita tak nak fokuskan kepada yang advance atau normal ni, kita nak fokuskan kepada yang lambat. Kita tak bolehlah tak tahu langsung kan. Kita perlu banding juga dengan yang normal je. Kalau lambat tu kita biar je, nanti dia bercakap lah. Nanti sampai umur 7 tahun dah masuk dari 1 pun tak pandai bercakap lagi. Jadi yang ini kita perlu cepat-cepat dapatkan rawatan lah, macam kita pergi speech therapy. Tapi ada anak-anak yang advance ni, kadang-kadang kita tak tahu macam mana mak ayah dia bercerita dengan dia setiap hari, yang menyebabkan dia pandai bercakap macam tu. Okay, so kita tak perlu paksa anak, jangan bandingkan dia dengan orang lain. Tak kisahlah dengan anak saudara ke, anak jiran ke, abang dia ke. Sebab benda tu akan bagi pressure, bagi stres kat dia. Dan dia rasa macam dia tu tak bagus. Apa nasihat yang boleh Puan sampaikan kepada ibu bapa dekat luar sana? Okey, untuk anak gagap ni, dia yang penting kita kena faham, dia tak ada kaitan dengan dia punya kebijaksanaan. Anak-anak ni dia ada potensi untuk jadi orang yang lebih baik. Dia lebih pandai, okey. Tapi kita orang sekeliling dia yang penting untuk support dia punya pembelajaran bahasa tu, pembelajaran pertuturan dia tu, supaya dia bercakap tu lebih lancar. Jangan bagi pressure kat dia, jangan bandingkan dia dengan orang lain, jangan suruh dia relax sebab itu tak akan membantu pun. Okay? Tapi highlight benda yang bagus yang dia boleh buat bila dia bercakap lebih lancar tu.